إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأصحابه شؤون الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un, betapa dapat bahawa mendinding akan dia, yakni akan Allah Ta'ala, syai'un wali suatu, wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in, padahal ia yang telah zahir ai fit tajalliyat, daripada tiap-tiap sesuatu dalam tajalli para aulia illahi ta'ala. Dalam tiap-tiap satu tu nyata terang keberadaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat, yang mengurus, yang menjaga sekalian kejadian-kejadian yang dicipta. Persoalan ni macam mana boleh kamu terdinding batin hati kamu daripada melihat, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah. Dan apabila adalah zuhur hakikat tiap-tiap suatu itu dengan dia, tiada dengan sendirinya, maka betapa harus bahawa terhijab hakikat yang menzahirkan akan dia. Dan apabila adalah zuhurul hakikah tiap-tiap suatu, zahir tiap-tiap makhluk adalah dengan dia, yakni dengan taksis iradat Allah Ta'ala dan dengan ta'aluk kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam ilmu tauhid am atau dipanggil ilmu usuluddin, peranan kudrat dan iradat ialah kena kepada semua kainat jaizat mumkinat. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat Allah Ta'ala dan iradah Allah Ta'ala, dia ni muta'alliqatan, dia bertakluk kepada setiap mungkin, setiap makhluk. Maknanya semua kejadian makhluk yang ada ni asal dia telah ditaksis oleh iradah pada azali lagi. Sebab ta'aluk iradat dia panggil ta'aluk tanjizi qadim. Ya, sedia kala dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahawasanya dalam iradat dia telah taksiskan sekian masa, sekian tempat, dan seumpamanya telah ada dalam pentaksisan penentuan iradatullah. Sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, diprogramkan oleh Tuhan, maka kudrah dia menjadikan tiap-tiap benda yang ditaksiskan. Mana tidak ada satu syai', tidak ada satu zarrah yang terlepas daripada Allah Ta'ala. Begitulah kehaibatan, kebesaran Allah Ta'ala, yang mana semua duduk dalam kekuasaan, genggaman kekuasaan dia. Maka kalau begitu, kenapa kamu tidak nampak? Persoalan ni, kenapa kamu terdinding? Begitu terang kuasa besar Allah Ta'ala. Kaifa yatasawwar an yahjubah, macam mana boleh tasawur kamu tak perasan lagi? Punca dia pun tuan, berpaling. Punca dia berpaling hati daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab jalan kita ni pamata wa ka'al iltifat naqasal hub ala qadrih. Pamata wa ka'al iltifat, bila mana berlaku dia pemalingan hati kita tidak menghadap ke hadrat Allah Ta'ala, jawab dia naqasal hub, maka kuranglah mahabbah kita dengan Tuhan. Sedangkan jalan ma'asyiras sufiyah ila tariquna tariqul mahabbah, jalan kami ialah membentuk mahabbah, kasih yang kuat dengan Allah Ta'ala. Tanpa kasih yang kuat, rindu yang mendalam dengan Allah Ta'ala, ruhani manusia takkan boleh bergerak. Dia jam. Sebab kasih itu dia kena berikan. Kasih adalah benda yang sangat mahal. Sifat insan yang sangat mahal. Benda yang mahal ini dia pergi beli, diberikan kepada makhluk yang tidak ada nilaian. Maka ketiga itu dia telah menggunakan tidak kena pada tempat dia. Dia kena letakkan pada Allah Ta'ala. Mahabbah terletak kat Tuhan, kasih terletak dekat dia, rindu terletak dengan dia, barulah terbuka hijab hati dia dengan Allah Ta'ala. Kalau tidak, hati dia akan makna mastur, akan ditutup. Bila ditutup, inilah persoalan yang berlaku. Kaifa
macam mana boleh tak nampak sedangkan benda di depan, macam mana boleh tak nampak sedangkan dia sangat terang, macam mana boleh tak nampak sedang semua dalam genggaman dia. Itu persoalan dia. Soalan dia bila terhijab hati. Itu sebab jalan membuka hijab adalah jalan yang sangat penting. Jalan untuk membuka hijab hati dengan kita riyadhah wal mujahadah, sebab dia ada pun al-kashif yang membuka ialah wallahu ta'ala. Tuan-tuan suka tak duduk dalam penjara tuan? Tu ada satu dalam video dalam YouTube, satu budak tu apa? Dia menyamar meminta derma, kan? Sekali polis segegar dia. Orang minta derma, dia tanya dia, sembahyang asar berapa rakaat? Dia kata, 2 rakaat. Kali kau nak masuk lokap? Dia kata, tak nak, dia takut dia kan. Itu dalam YouTube dia hantar kan. Maknanya dia takut duduk dalam lokap, entah ni. Orang tak nak duduk dalam penjara, orang tak nak duduk dalam lokap, tapi dia tak sedar rohani dia sedang duduk dalam lokap. Rohani kamu terpenjara selagi kamu tidak keluar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu warid yang sampai aurada alai liyatasallama min sijnil wujud ila fidha'i syuhud. Ya. Auradal warid, Allah Ta'ala mencempakkan akan warid ataupun fuyudat, limpahan-limpahan dalaman tadi kepada batin hati seseorang. Tujuannya apa? Liyatasallama min sijnil wujud, supaya dia selamat daripada penjara lokap wujud. Memandang kewujudan makhluk, asyik pandang makhluk, itu dipanggil hati kamu terpenjara. Supaya keluar ila fidha'i syuhud, kepada padang luas musyahadah kehadrat Tuhan. Bila seorang masuk dalam makamil musyahadah yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, antak budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak, abahulah dia lepas hidup dia bebas, dia tidak terpenjara. Ya. Jadi manusia perasan dia duduk bebas padahal dia terpenjara. Selagi hati tidak dibuka menghadap hadrat Tuhan, ya, tidak dibuka oleh Allah Ta'ala, maka dia duduk dalam sijnil wujud, penjara, hanya memandang kewujudan makhluk, dia tidak dapat memandang keberadaan Tuhan yang maha hebat. Allah. Betapa dapat mendinding akan suatu, akan dia oleh suatu, padahal ia yang tiap satu. Dalam tiap-tiap suatu, zahirnya keberadaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, sebab semua dalam genggaman kuasa dia. Jadi kalau kita pandang, nampak, Alhamdulillah. Kalau kita pandang, luar saja kita buka, mata dalam tidak buka, ini inna lillah. Inna lillah jawab dia. Allah. Lepas tu dalam syarah Minhajul Abidin oleh Syekh Zaini Dahlan, dalam kitab dia, juzuk yang pertama, dia ceritakan para aulia ni, para arifin, orang yang benar-benar mengenali Tuhan, ya, datang dia waktu malam, dia punya seronok tuan-tuan macam hari raya. Datang malam tu dia punya seronok macam menyambut hari raya, sebab di malam hari dah banyak pembukaan mereka boleh buat dengan Allah Ta'ala. Ya, 2/3 malam dalam hadis sahih kan, pintu langit dibuka, mereka bermunajat dengan Allah Ta'ala, bermesra, berseronok. Itu dia. Bila datang dia dekat dengan waktu subuh, nak terbit fajar, apa ucapan dia keluar daripada mulut dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita ucap inna lillahi, dan iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Pada pandangan arif billah ni, ya, terbit je siang hari bermacam-macam musibah yang sangat besar pada kerohanian mereka. Ya, tambah-tambah di akhir zaman, di mana saja kita buka mata, ada je benda maksiat yang kita tengok. Di mana saja kita buka telinga, kita ada je maksiat yang kita dengar. Di mana saja kita melangkah, ada saja masalah-masalah kerohanian akan berlaku. Oleh sebab itu mereka sangat gembira pada waktu malam, tuan-tuan. Pada waktu siang ni duduk dalam keadaan cemas. Ya, bagi kita pula sama je, siang lagi sedap, banyak masuk ini. Kan, masuk. Sebab kita banyak menilai
dalam nilai maddiyah, nilai kebendaan. Nilaian kita ialah nilaian khalqiyah, dia nilaian khaliqiyah, yang nilaian ketuhanan. Itu yang besar. Allah. Dan apabila adalah zuhur hakikat tiap-tiap suatu itu dengan Allah, tiada dengan sendiri, tak ada satu boleh bergerak, boleh jalan dengan sendiri, maka betapa harus bahawa terhijab hakikat yang menzahirkan akan dia. Siapa dia? Huwallah. Pemalasan masalah besar dia kita tak terasa yang disebut oleh Quran ini. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Gerak diam kita, berdiri duduk kita, bercakap, mendengar kita, menghembus nafas, tarik nafas, semua dia. Quran cerita tu. Itu zahir Quran, tak ayat takwil ayat. Itu bukan ayat mutasyabihah. Itu ayat yang terang. Persoalan dia, adakah kita rasa benda tu? Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya, kita rasa, siapa yang merasa, menandakan rohani dia sihat. Siapa yang tidak merasa, menandakan rohani dia ada penyakit. Penyakit apa? Insiraf dipanggil. Terpalingnya hati. Tidak menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini proses yang besar perlu dicek, dipantau balik. Kenapa kita jauh dengan Tuhan? Kenapa payah sangat nak pergi menghadap Tuhan? Kenapa hati kita ni degil sangat nak merasa kehebatan, keagungan dia maha dahsyat? Itu dia. Ya, persoalan ni kena dipikirkan. Sebab dia soal ni kaifa. 9 kaifa dia. Macam mana kau tak nampak benda terang? Macam mana kau tak nampak benda tu cukup jelas, kata. Dia yang lebih wujud daripada yang awal. Dia yang mengawal segala-gala. Kenapa tak perasan? Persoalan ni kenapa tak perasan? Sebab apa? Dia banyak perasan dengan benda lain. Dia perasan dengan bayang. Ya, yang membayangi itu dia tak nampak. Ya. Kita sepatutnya bila terbuka saja, bayang tak nampak. Dia nampak bayang, dia tunduk pandang bayang. Tuan bayang, dia tak salah dia. Akhirnya dia leka main bayang. Maka dinamakan dia gila bayang. Ya, para awliya tengok kita ni gila bayang. Kau ni gila bayang menghadap benda yang tak ada hakikat. Ya. Faham tuan ni? Allah. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi zahara fi kulli syai'. Tengok tadi dia kata zahara bi diguna ba jarri. Dengan makna yatajalli bi kulli. Ya, yatajalla makna ditajalli bi kulli syai'in. Di sini yatajalla fi kull diguna jauh makna dia tuan ni. Sana diguna ba, sini diguna fi, dua-dua huruf jar tu. Ya, ditajalli dengan tiap-tiap suatu. Mana pentajalian orang yang telah bersih jiwa dia dengan Allah SWT, dia akan tajalli dengan tiap-tiap suatu. Apa saja yang dia lihat, situ tempat dia memandang. Yang sini dalam tiap-tiap suatu. Dalam perkara yang berlaku, dia akan nampak terang benderang keberadaan Allah SWT, kekuasaan hebat Allah Ta'ala. Ya, betapa dapat mendinding akan dia suatu, padahal ia jua yang telah zahir dalam tiap-tiap suatu dengan kudrahnya. Ya, semua benda ni mentajalikan, mendedahkan kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Ya, ni kuasa lain dinampak kan. Kuasa mereka dinampak kan. Dia rasa besar dengan benda yang kecil kan. Dan dengan jalalnya daripada segala sifatnya, dan adalah ia pandang dalam keadaan akuan, dalam pandang makhluk, kerana ia jua yang nyata dalamnya, dalam segala asar, ya, dalam segala kesan-kesan keelokan sifatnya, maka tiadalah mendinding suatu akan kamal kudratnya. Itu dalam Quran kadang-kadang Tuhan sentap kita, tuan. Ya. Qul in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya. Ini tuan tarik tuan. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah, kalau Tuhan jadikan malam sampai hari kiamat, man ilahun ghairullahu ya'ti bidhiya, siapa Tuhan yang lain daripada Allah boleh mendatangkan menukar jadi siang? Jawab.
Itu satu, tuan. Wali-wali dia baca ayat dia pengsan ni, tuan. Ya, kita boleh bernikmat, kita boleh bersedap, boleh makan sana sini seronok sebab apa? Cahaya tu ada, cahaya matahari terbit. Kalau tuan padam kan macam? Dia padamkan sampai kiamat. Kita tunggu 24 jam gelap. Seminggu gelap, sebulan gelap. Satu projek untuk dia jalan. Satu projek untuk dia jalan. Tutup. Bank pun tutup. Duit pun tak boleh nak kira. Dan dah gelap, nak kira apa? Ya. Itu Tuhan segegar dalam Quran tu. In ja'alallahu lailan sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahu ya'ti bidya. Kalau Tuhan jadikan gelap malam ni sampai hari kiamat, siapa boleh tukar jadi siang? Sebab itulah sunat bagi kita selain daripada kita membaca tasbih, buka je mata alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sunat bagi kita buka jendela, pandang ke langit. Apa pandang langit? Baca ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya malam dan siang. Tuhan tukar, kalau tak tukar macam gelap sampai kiamat. La ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang terang mata hatinya. Ulil albab, yang bercahaya hati dia. Siapakah dia orang yang hatinya bercahaya? Yang digelarkan dia ulil albab oleh Al-Quran, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan dia berdiri, duduk dan berbaring. Ai ala kulli halin. Semua kelakuan hati dia tertambat dengan Allah Ta'ala. Maka nak membina hati dia tertambat dengan Tuhan ni satu kerja yang bukan senang. Ya. Sebab tu dia perlu kepada riyadhah wal mujahadah. Tapi bila ada bantuan Tuhan, dia jadi segala-galanya mudah. Situ pula. Ya. Tolongan pada Ta'ala supaya ada kerapatan jiwa kita ni dengan dia. Ya. Sebab jiwa bila dia betul, yang lain akan betul. Kalau jiwa ni rosak, lain akan rosak. Sebab tu ulama sufia, para arifin, dia bersungguh-sungguh membersihkan dalaman ni supaya dia clear. Bila dia clear je, insya-Allah yang lain senang dia adjust, kan? Kita bergerak, kita berjalan ialah arahan dalam. Duduk, dia duduk. Jalan, dia jalan, kan? Tapi kalau dia sudah cantik, sudah mula kenal akan Tuhannya, sudah mula kenal akan diri dia, siapa diri dia kenal, insya-Allah dia berjalan dengan cantik, kan? Ini dia antara dia. Pertanyaan untuk membuat satu muhasabah, ya, kepada kita. Kenapa dia kata? Kenapa kamu tidak kaifa yatasawwur, macam mana boleh ditasawurkan, boleh logik, kamu boleh dinding tak nampak padahal kuasa dia pada tiap-tiap suatu dalam genggaman kuasa dia. Ya. Allah. Daripada segala sifat jalalnya tadi, maka adalah ia pandang dalam keadaan akuan kerana ia jua yang nyata. Dalamnya dalam akuan. Akuan ni jam'u kaunin. Makhluk ni ulama sufi panggil akuan. Ya, bila ada kawan dia panggil ada mukawwin. Apa makna mukawwin? Yang mentadbir, yang mengurus dia. Dalil Quran kata Allahu yudabbirus samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir sekaliannya. Rasa tak kita pentadbiran Tuhan? Di situ yang kita nak bincang. Kenapa boleh tak terasa lagi? Begitu hebat dia yang memberi pinjam. Dan jangan sampai besok dah tarik napa dah payah, nak embus napa dah payah baru nak ingat, kan? Ya, masuk dah buat jantung, kan? Tarik pun menggigil, kan? Ya. Nak tarik nafas pun oksigen tak apa naik kat kepala, kan? Macam itu belum lagi tuan-tuan ni. Allah. Dengan segala asar keelokan, kesan-kesan ya, maka nyatalah maka tiadalah terdinding suatu akan kamal, maka kesempurnaan kudrah dia yang maha besar. Allah. Ada akhlak tidak seseorang insan apabila dia ni duduk menumpang di sebuah rumah, dibagi dia layanan yang baik, tiba-tiba tuan dibuat tak kenal. Baik kan tuan? Kita datang berjalan luar negara, tiba-tiba tersesat, orang panggil ajak rumah dia, dia layan kita macam tetamu tu hormat. Seminggu duduk rumah dia. Ya, kemudian kita jumpa dia buat tak kenal. Ya, kita jumpa dia, kita buat tak kenal. Dia kata ni orang apa ni? Dia beri salam, kita panggil kita pun kita buat tak jawab. Ya, apa orang nak panggil, kan? Maka siapa yang lebih besar, lebih banyak memberi nikmat pada kita? Berapa banyak panggilan-panggilan Quran supaya datang kepada dia. Kalau kita tak datang juga kepada dia, tuan-tuan nak tahu. Macam itulah cerita dia. Ya, maknanya. Dia panggil kita, tuan-tuan.
Ya, disuruh kita berjalan, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menghampirkan diri ke hadrat Allah Ta'ala. Ya, Tuhan yang Al-Mun'im, pemberi nikmat semua dia, tuan, pencipta segala-gala dia. Maka tidak seharusnya tindakan sedemikian dilakukan oleh insan terhadap Khalik, pencipta dia. Banyak tuan panggil kita, dia bagi kita nikmat bermacam-macam sampai tak boleh nak kira nikmat. Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai' wa huwa allazi zahara bi kulli syai'in. Atau betapa didapat bahawa mendinding akan dia. Maknanya tak sepatutnya manusia dengan Allah, tak sepatutnya. Dengan bahawa dia mesti setiap keadaan hati diingat kepada kekasih dia. Ya, kekasih kita apa? Huwallah. Ya, itu kekasih yang sebenar. Sebab dialah segala-galanya, dia yang memberi, dia menjadikan kita, dia yang mengizinkan kita menumpang, beratapkan langit, berlantaikan bumi, rezeki yang kita makan, kita minum, pakaian yang kita gunakan, kenderaan yang kita pakai, segala-galanya adalah minallah. Itu kena bangkit, tuan-tuan. Sebab tu disuruh wajib kita bersyukur, dan syukur ini bila nak terhasil, bila kita kena memandang semua daripada dia. Ulang balik, ulang kaji balik. Ya, bangun malam-malam, sembahyang sunat taubat, sembahyang tahajud semua kan, kita buat renung balik nikmat. Ya. Sebab kalau bagus sebulan kurang-kurang kita pergi hospital kali kan. Tengok satu watt. Yang patah kaki terangkat, kepala tergantung ada, pinggang ada, pusing tu ada macam-macam tuan-tuan ni. Semua tu tak ada kat kita. 1001 macam penyakit, bila-bila masa tu nak letak kat kita. Ya, bila-bila masa je. Tapi itu semua tak berlaku. Sebab apa? Dia izharkan nama dia Ad-Dafi', Al-Mani', itu nama dia semua. Ya, dalam setiap saat Allah Ta'ala mendedahkan nama dia 99 Asma'ul Husna. Kita dapat nikmat tu nama dia Al-Mun'im. Dapat lebih sikit nama dia Al-Basit. Ya, dia tarik pula Al-Qabid, semua nama dia. Sebab kita kena apa? Syuhud musyahadahkan benda tu. Supaya apa? Bila rapat benda tu akan lahir satu sifat dipanggil mahabbah. Mahabbah ni penting kan. Ya, kita letak nak ijaz, dia mahabbah kita dengan Allah Ta'ala tu kuat. Padahal tiap-tiap satu maka adalah zahirnya itu akan sebab bagi terbitnya daripada tiap-tiap suatu dengan sangat zahirnya terbunyi ia daripada tiap-tiap suatu, maka tiadalah mendinding akan dia sesuatu tadi. Itulah maknanya. Bahawasanya apa? Tak sagianya, tak tasawur, kita terhijab, terdinding. Sedangkan Ta'ala lah yang zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Sebab sesuatu semua minallah, daripada dia. Kemudian kaifa tasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa zahir qabla wujudi syai'. Allah. Qabla wujudi kulli syai'. Atau betapa dia dapat bahawa mendinding, maknanya macam mana boleh tinding, mana tak boleh terdinding sepatutnya. Itu dia. Tak seharusnya. Padahal ia juga yang zahir sebelum wujud suatu pada azal. Mana nisbah kepada darajat kewujudan. Wujud kita ni adalah mungkin ada wujud Allah wajib. Mana benda yang sedia kala. Kita ni hadis baru. Mana asal tak ada, kemudian ada lah kita. Diberikan kurniaan Allah Ta'ala, nikmat. Kalau tak ada dalam senarai taksis Tuhan, kita pun tak kenal dunia. Kalau kita ni tak ada dalam takluk iradat Tuhan azali, tak ada lah kita, tuan-tuan. Sekarang ni dah ada warna nikmat besar dan nikmat ijad. Dia mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Kemudian nikmat madad, bantuan demi bantuan. Nafas yang kita terik, tuan-tuan. Kita terik tu nikmat dia. Lepas nikmat dia, maka seharusnya kita syukur. Syukur apa? Ingatlah dia. Tarik nafas, niat Allah. Lepas apa pun Allah. Baru dia cantik. Kita berjalan tadi, dia gerakkan. Ya, semua-semua terperhatikan betul-betul dengan sebenarnya, barulah kita akan nampak betapa besarnya kurniaan Allah Ta'ala. Bila begitu, tak sepatutnya dia terdinding hati dengan Tuhan. Kerana bahawasanya wujud tiap-tiap suatu itu perbuatannya semua adalah perbuatan Allah. Maka adalah ia sebelum wujud suatu. Maka ia juga yang awal, yang tiada permulaan bagi wujudnya. Itulah Allah Ta'ala yang awal sebelum ada makhluk, ya, dibandingkan dengan makhluk asalnya tak ada, kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada ketiadaan kepada maujud.
Kemudian kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azhara min kulli syai'in. Allah. Atau betapa dapat bau mendinding akan dia oleh sesuatu, padahal ia jua yang terlebih zahir daripada tiap-tiap satu. Nisbah terang, nisbah zahir, kewujudan Tuhan dah paling terang sebab dia wajib al-wujud. Kerana tidak sah zahir yang maujud dengan tiada yang menjadikan. Kita yang asal tak ada, kalau tak ada pencipta, maka pencipta adanya, itu dia panggil lebih zahir kewujudan dia. Persoalan dia, kenapa manusia itu tak terasa lagi? Itu kena kaji mengapa, tuan-tuan. Persoalan besar ni. Kerana bahawasanya Allah SWT wajib al-wujud. Kewujudan Allah itu tarif dia apa? Wajib. Dalam istilah usuluddin dia panggil ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang akal tak terima ketiadaan dia. Ya, tak terima. Dia mesti wujud. Adapun kita ni, barang yang terima ada atau tak ada, yasihu wujuduhu adamuhu. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dan barang yang lain daripadanya mungkin al-wujud. Mana martabat kewujudan adalah lebih terang, lebih jelas, ialah martabat kewujudan Allah Ta'ala. Sebab dia wajib, kita mungkin saja, harus saja. Maka tiadalah maknanya berhimpun antara mungkin dengan wajib, dia tak boleh bersatu. Maka tiada mendinding akan dia suatu dan terhijab akan dia. Sepatutnya begitu. Ya, bukan benda yang boleh ikhtilaf bercampur payah nak kenal, interasing, jauh beza. Sudah itulah yang terang sepatutnya kita nampak. Jadi punca semua ni apa, tuan-tuan? Punca dia bila berpaling, itu saja. Ya, benda sejelas mana, sebesar mana, seterang mana ada di hadapan kita. Tapi bila kita berpaling aja, dia tak nampak. Persoalan nak adjust hati balik, pusing kan ni. Biar dia menghadap balik kiblat roh dia. Kita ada 3 kiblat. Kiblat sembahyang itu Kaabah. Ada pun kiblat hati ialah Allah Ta'ala, roh, kiblat roh, kiblat hati. Ada kiblat doa as-sama', langit. Sebab kita berdoa kita tak ada langit. 3. Maka kiblat yang paling besar apa? Kiblat ruhani, kiblat dalam. Ya, fa ainama tuwallu fasammah wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, di sana ada tanda kebesaran Tuhan. Ya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala ma'akum, serta kamu di mana saja kamu berada. Ya, di mana saja kamu berada, Al-Quran sebut dia Allah Ta'ala ma'akum, serta kamu. Sebab kena merasakan keberadaan Allah ya terhadap diri kita ni, yang mengurus segala-galanya. Itu kiblat roh. Dialah pengukur ya martabat seorang. Nanti kiblat dia menghadap tepat, sahlah makrifat dia dengan Tuhan sebenar-benar makrifat. Tuan-tuan dah ahli kiblat kan? Dah ahli kiblat ni kan? Atau Melaka ahli kiblat kan? Banyak dapat duit kedai kapit. Ada satu masjid 70,000 ya. Kalau kita betulkan kiblat zahir, kenapa kiblat batin tak nak betul? Kiblat zahir nak ngadap Kaabah aje. Ya, kalau kiblat zahir kita jaga, maka kita kata Imam Ghazali kiblat dalam lebih besar kamu jaga. Kalau kita buka dalam Ihya Ulumuddin, apabila kamu nak menghadap kiblat zahir, kata apa? Imam Ghazali pastikan yang dalam tu tepat kamu menghadap. Macam mana kita tak boleh menghadap kiblat zahir, melainkan kita kena tinggal segala arah yang lain. Segala arah lain kita kena tinggal, kita pilih satu arah dia, itu arah kiblat. Begitulah dengan dia juga. Tinggalkan yang lain. Baru kita boleh menghadap tepat kepada dia. Baru sah ubudiyah. Kalau tidak, ubudiyah kita tak sah kan. Ibadah kita je sah. Ibadat di luar, ubudiyah di dalam. Dan kita kena ada unsur luar dalam. Ya. Sebagaimana kita mengelakkan diri ataupun mengenal hak yang lain supaya tepat menghadap kiblat. Begitulah dalam ni. Ya. Kiblat zahir Quran kata apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan diri kamu pada syatra. Lepas syatra ni dia ada dua makna tuan-tuan ya. Satu syatra dengan makna ainul Kaabah. Ini dipakai oleh mazhab Syafi'i kita. Adapun mazhab Imam Malik, syatra dipakai dengan makna jihatun, jihah. Bermakna kalau tuan sembahyang, kan, sengit sikit-sikit tak apa lagi. Itu mazhab Imam Malik. Sebab syatra dengan makna jihah, pihak Kaabah sini. Kalau berapa darjah sikit-sikit tu tak apa pasal lagi, tak ada masalah, sah lagi, ada khilaf lagi.
Ya, masalah syatra tu ada khilaf lagi. Habis kita jaga sungguh. Tapi yang dalam ni tak ada khilaf tuan. Yang dalam ni tak ada khilaf ulama. Ya, iaitulah pawalli wajhaka syatral haram, itu ada khilaf syatra. Yang dalam ni tuan kata fa nama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap. Ya. Maknanya di sana ada wajhullah, wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Syai'un yadullu ala wujudi. Semua tu menunjuk ke arah dia. Itu maksud ini. Semua syai' menunjuk ke atas. Seolah-olah semua makhluk ni bercakap dengan lisanul hal. Allahu mawjud yattasif bi sifatil kamalat. Laula kadzalik lam yakun syai'. Seolah semua makhluk ni dia bercakap Allah Taala mawjud, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau tidak sedemikian, satu benda pun tak ada dalam alam. Jadi ya, keberadaan semua dalam alam ini menunjuk jelas kepada kebesaran dan keagungan. Ini penting tuan-tuan. Ya, kita bertapakkan dalam ibadat kita semua, sembahyang kita, kerja apa pun, bertapakkan merasakan kebesaran. Ini dipanggil tapak yang paling penting. Kalau kita buat rumah tak bina tapak betul, kan, duit kita banyak, kita nak buat rumah 3 tingkat, pergi buat tepi paya, piling tak ada, cocok tak ada, macam yang baru naik tingkat 2 rumah dah rokok dan naik tingkat 3 terus dia sujud. Tepi paya buat rumah 3 tingkat nak maut tuan. Tak ada piling, tak ada tanam tiang semua. Mana foundation ni kita tak jaga. Dia pun nak cacat. Dia foundation bagi semua ibadat, inilah dia. Ya. Menghadap jelas hubungan dengan dia betul, merasakan betul. Maka dia bina segala ibadat atas tapak ini adalah menjadikan ibadat dia cantik, kerja dia cantik. Kalau tidak dia kalah kot luar, kata orang Kelantan kalah kot luar. Tu kalah kot luar. Cantik lompong. Ini bahaya. Ya, sebab itu kena kemas. Sebab itu disuruh oleh Allah Taala zaru zahiral ismi wa batinah. Hendaklah kamu melakukan pembersihan luaran dan dalaman sekali tuan-tuan ni. Masya-Allah. Habis. Kemudian satu lagi, kaifa tasawru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrab. Ini lagi besar kan. Aqrab ilaika min kulli syai'in. Dia kata macam mana atau betapa dia dapat kamu boleh tak nampak lagi, dia kata. Terdinding lagi, payah sangat nak menghadap, padahal ia jua yang terlebih akrab, terlebih hampir kepadamu daripada tiap-tiap satu. Hingga daripada dirimu. Ya, daripada sangat hampir terdindinglah engkau daripada melihat dia, seperti firman Allah Taala yang Maha Tinggi. Apabila menanyakan akan dikau ya Muhammad SAW, hamba daripadaku, maka bahawasanya aku terlebih hampir. Ya, maka Maha Sucilah yang tiada ada melainkan ia jua, dan segala asma'nya, dengan sifatnya dan segala af'al dia. Ya. Semua itu terang tuan-tuan. Dalam penglihatan kita kepada semua kainat maujudat, mana semua kejadian Tuhan, akan nyata di sana asma' nama Tuhan, akan ternyata sifat Allah Taala, akan ternyata af'al dia. Ya, sila pandang sampai nampak. Rahmat dalam, bermakna kena banyak buat kerja lagi lah, kena bersihkan dalam dia. Ya, cermin tu layak tuan-tuan. Sebab permata kita punya ni hakikat insan, hakikat diri kita sebenarnya, ya, dimisalkan oleh ulama satu permata yang mahal. Dia panggil permata bilaurin. Kalau tanah Arab tuan-tuan, sebiji tu harga dia 100,000. Ya, permata tu 100,000. Tapi bila permata tu digaul dengan lumpur, dibuang tepi jalan, seorang pun tak nak ambil. Sebab orang tak perasan. Dia telah ditutup, dihijab. Tapi bila diproses balik, dia naik balik, sinaran dia, cahaya dia, air dia, gewang dia kalau main batu kan. Tu harga dia cecah atas balik, entah 100,000 balik dah. Begitulah hati kita ni. Hati kita dipanggil hakikat insan, diri kita ni. Ya, diri yang sebenar kita dialah. Ada pun luar ni kita jaga ni sangkau insan ni. Ya, sangkar besok kita hantar dekat mana? Liang lahat insan. Yang kita jaga macam nak mati ni, dia hantar liang lahat itu. Yang dia hakikat insan dia ni, rohani kita tadi, dia yang paling mahal. Ya, dia layak mencapai marifat yang sebenar. Tapi dengan syarat mesti dibersihkan. Ibarat cermin. Cermin kita kan semua ada ni. Ya, di mana walaupun dia kecil, kita suluh kat mana semua akan nampak. Suluh kat pokok, pokok masuk. Suluh dekat kereta, kita masuk. Suluh kat orang, kita masuk. Suluh kat muka kita masuk. Tapi kalau suluh tak masuk, tak ada masalah. Terbuka tak masuk. Sebab apa? Cermin tu dah banyak tutup. Sekarang kerja kita tuan-tuan,
lap cermin. Lap cermin kita sungguh-sungguh, insya-Allah. Basuh cermin kita tadi dengan istighfar wa taubah, basuh cermin kita dengan muraqabah dengan Allah Taala, insya-Allah akan terbuka. Ya. Kita kerja kita riyadhah wal mujahadah, insya-Allah. Biqadri ma ta'anna tanalu ma tatamanna. Dengan kadarkan usaha, insya-Allah dibuka oleh Taala. Dan bila terbuka, itulah rasa nikmat sebenarnya akan kita rasakan, nikmat memandang yang telah dirasakan oleh orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala di kalangan arifin dan orang-orang yang telah mendapat kurniaan Allah Ta'ala. Dan benda ni semua orang boleh dapat sebab hakikat insan tu adalah sama taraf dia. Ya, iaitulah latifatur rabbaniyah, iaitu latifah rabbaniyah bagi diri insan tadi semua ada. Ya, semua ada. Cuma kita cuci atau tidak. Kita bersih atau tidak. Kalau kita bersihkan cepat, cepatlah terbuka, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan sebab dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tapi kita sungguh-sungguhlah. Wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, coba bersungguh perjalanan kami akan bukakan dia, insya-Allah. Kemudian kata tuan pengarang, kaifa yatasawwaru wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Inna khairal kulluhu bi yadika.